Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama sekali saya mohon maaf silap saya hari ini keluar lambat daripada rumah. Yang kedua, jam kat depan tu tadi lama sangat. Apapun silap saya kita akan mula mengaji kitab Risalah Aqidatul Muslimin. Mohon maaf tak dapat disediakan dahulu sebab masih lagi perbincangan antara masjid dengan pihak pencetak, siapa yang nak mencetakkannya. Buku tu sebenarnya dah siap, cuma nak dicetakkan lagi. Jadi hari ini saya akan tunjukkan dengan komputer dengan LCD sebegini itu pun tak sempat juga untuk buat LCD untuk PowerPoint presentation. Sepatutnya saya buat PowerPoint presentation. Tapi setakat ni kita akan mengaji kitab Aqidatul Muslimin ataupun Aqidah Al-Muslimin. Ada 51 soalan. Ini baru satu soalan. Kita akan jumpa, kalau boleh setiap kali jumpa 2 soalan. Cuma hari ini nampak gaya satu soalan. Ini teks bahasa Arab. Kalau siapa yang tak faham bahasa Melayu, saya akan bekalkan bahasa Arab ni. Saya akan terjemah, saya akan photostat yang bahasa Arab yang saya sebutkan hari itu. Akidah ini tidak ada diragukan sebab ada stem dekat sini, stem daripada University Al-Azhar. Sebab belajar akidah jangan sebarang. Belajar akidah jangan sebarang. Jangan cukup dengan apa yang ada dalam YouTube. Saya bimbang sekarang ini. Walaupun YouTube itu banyak membantu, tapi banyak juga mengelirukan. Mohon maaf ya. Sebab siapa sahaja boleh keluar di YouTube itu. Apakah dia ada authorized, ada authority ataupun tidak? Mohon maaf saya sekali lagi. Orang yang namanya ustaz, kalau dia alim bab tajwid, mohon maaf saya pengen alim tajwid kat sini belum tentu dia alim bab fiqah. Orang yang alim bab fiqah belum tentu dia alim bab hadis. Orang yang alim bab hadis belum tentu dia alim bab tasawuf. Orang yang alim bab tasawuf, tariqat, bagus, dia faham apa yang dikatakan lataif. Dalam badan kita ni ada latifah, ada lataif khafi, ada ruh, ada qalbi, ada sirri, macam-macam lagi belum tentu dia alim bab akidah. Tidak macam ulama dahulu kalau alim alim ilmu, alim keseluruhannya. Sebab disiplin ilmu ketika itu pertama sekali menghafaz matan dahulu. Ni namanya matan ni. Namanya matan dihafal ni macam Al-Quran satu-satu. Ma hiya riddatu wa ila kam qassama wa ila kam qussima tanqasimu. Dihafal itu. Masya Allah. Jadi mereka sudah alim dalam bab ilmu. Dalam sekarang ini mohon maaf ya, tidak semua orang sebegitu. Karena itulah tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang tengok YouTube tu bagus, tapi cek dahulu apa ilmu yang dibicarakan, siapa yang membicarakannya. Macam saya, kalau disuruh mengajar tarannum, tak boleh saya, sebab saya bukan bidang itu. Kalau tajwid insya-Allah boleh. Tarannum, makin saya bertarannum makin kecil suara saya. Sekolah menengah dulu ada seorang ustaz tu, dia kata, kamu ni makin kuat kamu teriak, makin kecil suara kamu. Itu memang bukan bidang saya. Itu kita akui masing-masing. Karena itulah especially ilmu yang paling penting adalah ilmu akidah. Kenapa disebut akidah? Dulu saya bicarakan sebab akidah ini berasal dari perkataan uqdun. Sebelum itu agama kita ada 3 rukun. Saya tidak ulang balik yang kita bicara dalam dewan dahulu. Saya sekarang ringkas saja bagi gambaran ringan supaya kita faham Islam itu. Islam itu dia seperti pokok. Pokok itu mesti ada akar, kemudian ada batang, ranting,
dan daun. Untuk menjadikan pokok itu lebih bermakna, ada buah dia. Dia ada 3 benda yang ada pada pokok: akar, batang, ranting dengan daun, itu satu set, dan buah dia. Akar kepada pokok itu, akar kepada Islam itu adalah akidah. Dan nak tahu itu pokok, mesti dilihat dahulu dia ada dahan, ada ranting, ada daun. Barulah kita kata this is a tree, ini adalah pokok. Maka nak tahu orang itu Islam ke tidak, kita lihat dia sembahyang ke tak, tutup aurat ke tak, bagi salam ke tak, dia pergi haji ke tak, bagi bayar zakat ke tak, puasa ke tak. Dari segi zahirnya kita nampak seperti mana kita nampak zahir Islam itu, nampak kita zahir pokok itu, iaitu batang dia, ranting dia dengan daun dia. Itu namanya fiqh, ilmu fiqh. Yang akar tadi kita nampak tak akar? Tidak, sebab dia menunjang, grounded di bawah, di dalam tanah. Maka seperti itu juga, kita tak nampak orang itu berakidah ataupun tidak, kemas ataupun tidak. Tapi dilihat apa kesan daripada ada akidah itu, kesan daripada akar itu, maka pokok tumbuh. Maka ada dahan, ada ranting, ada daun. Maka nak tahu orang itu Islam ataupun tidak, lihat dia sembahyang ke tidak, zakat ke tidak, menutup aurat ke tidak. Semua ilmu ini namanya ilmu fiqh. Tetapi pokok, kita mengharapkan durian itu, pokok durian itu berbuah. Tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, years and years, akhirnya tak berbuah. Kita pun kecewa. Elok pergi pasar malam saja, selonggok RM10 lah ni. Yang lah ni agak murah, agak akhir-akhir ni agak mahal sedikit. Sebab semalam beli D24, 1 kilo RM15. Sebelum ni sekilo RM10. Dia jadi gitu. Ala kulli hal, bila ada fruit, ada buah, barulah manis, barulah ada nilai, value ada pokok itu. Pokok yang berbuah lah. Pokok bunga tak ada berbuah, keluar bunga dia. Jadi pokok tu akan menjadi lebih lagi bernilai dan tinggi harganya kalau dia mengeluarkan buah, dan buah itu buah yang manis. Sama juga Islam itu, kalau hanya akidahnya bagus, solat zakatnya bagus, tetapi akhlaknya tidak bagus, itu seolah-olah meritless, seolah-olah dia bagus solat tapi bagus juga mulutnya mengumpat orang. Dia bagus, dia pergi haji, tapi Masya Allah pergi tempat yang tak elok pun bagus juga. Selalu juga dia selalu bersedekah, tetapi dia mengambil hak orang, boleh tahan juga. Dia selalu baca Quran, tetapi mengumpat orang, memfitnah orang, boleh tahan juga. Jadi orang akan lihat mana, bukan orang lihat cantiknya, orang lihat buruknya. Karena itulah, bagaimana buah itu boleh mencantikkan, boleh memahalkan, menambah nilai akan pokok, begitu jugalah akhlak, begitu jugalah tasawuf. Jadi nak tahu ilmu akhlak, belajar ilmu tasawuf. Jadi di situ, kalau pokok ada akarnya, ada daun, ranting dan dahannya, dan ada buahnya, barulah jadi satu pokok yang lengkap. Sama juga Islam. Islam mesti ada akarnya, ada dahan, ranting dan daunnya, dan ada buahnya. Akar pada Islam itu adalah akidah ataupun ilmu tauhid. Kemudian ranting, dahan dan daun pada Islam itu adalah fiqh, ilmu fiqh, dan buahnya adalah ilmu tasawuf. Yang antara 3 ni yang mana paling penting? Yang paling penting adalah akar. Kalau akarnya tidak kuat, anytime kalau kena ribut boleh tumbang. Sebab itulah kita belajar tentang akidah itu, tentang tauhid itu. Itu satu. Kenapa akidah itu penting? Sebab ilmu akidah itu juga disebut tauhid tadi,
juga disebut ilmu usuluddin. Usul maksudnya asal, din agama. Asal kepada pokok adalah akar, asal kepada agama adalah akidah. Sebab itu disebut usul ad-din, usul asal, ataupun asas. Asas kepada pokok adalah akar, asas kepada agama adalah akidah. Kenapa disebut akidah? Sebab akidah ini adalah simpulan. Kenapa penting simpulan? Menjawab juga kenapa penting ilmu akidah. Dahulu saya ingat tak dekat sana dulu, sebelum Ramadan ke lepas Ramadan tak ingat saya ambil serban saya ni, saya ambil ridak saya ni, saya ikat, ingat ke tempat lain yang ni tak pernah diikat, tak pernah. Sekarang saya ikat, ini adalah ridak, selendang, Nabi pakai selendang. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni, kadang-kadang sebelah kanan. Tu ni nak tunjuk ni, kalau orang pakai sebelah ni jangan pelik, sebab dia pelbagai. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni. Ni orang Mesir selalu pakai ni. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni. Kalau orang pakai macam ni, jangan pandang pelik pada dia, sebab Nabi pun pakai macam ni. Dan ulama kalau pakai macam ni, itu namanya berkhalwat. Bukan khalwat yang itu, khalwat yang itu kena tangkap basah. Ini khalwat ni namanya khalwat kecil, al-khulwah as-sughra. Sebab kalau orang dalam ilmu sufi, tasawuf, mereka berkhalwat, dia akan pergi dekat tempat jauh-jauh, dekat gunung, gua kan. Dia berzikirlah kat situ, tempat suluk. Ini namanya tempat suluk kecil. Sebab kalau lagu ni dia tak pandang orang sangat, sebab ni kena cover. Jadi bolehlah dia subhanallah, subhanallah. Jadi dia lebih tenang untuk beramal. Kalau macam ni, subhanallah, 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 semua dilihatnya. Perempuan, lelaki, semua dia tengoknya. Iklan-iklan hak tak elok pun dia tengok. Begitulah. Yang kedua, supaya dia lebih tawaduk. Sebab orang tak kenal ni siapa ni. Kalau lagu ni, ustaz tu masuk dalam TV lah. Jadi dia jadi kembang elok. Pasal tu hari Jumaat sunat abang ngaji ustaz-ustaz, siapa yang nak khutbah, ni pesan guru saya, tengok Habib Omar, dia mesti macam ni. Sebab apa? Ni sunat. Sebab ni siapa yang tahu berkhutbah lah. Muslimat majah tak khutbah kan. Ni kami naik atas mimbar tu, ya Allah, bila naik atas, subhanallah, ramai manusia. Kalau masjid ni penuh tu dia. Tingkat 2 penuh juga. CCTV kita pun glamour hari ni. Sebab ramai orang ni. Tu dia ramai. Dia malam hati dah glamour. Alam hati dia Jadi bila lagu ni, tak apa nak ramai. Tak apa nak ramai. Walau tepi ni ramai. Ramai orang ni. Atas tak apa nak nampak, pasal ni ditutup. Walau ada atas. Ni menunjukkan ini supaya kita jadi apa? Jangan sombong. Tengok Islam is better than cure. Ni walau lapar sangat, tapi takut-takut. Pakai cincin pun bukan macam ni. Cincin sebolehnya bawa macam ni. Ni kami lelaki. Sebab apa? Sebab walhal tak salah pun apa yang kita buat lagu ni, tak ada apa. Kita buat lagu ni boleh, tapi ni Nabi selalu pakai macam ni mengaji. Kenapa? Supaya jangan sombong. Walau apa sangat. Ni tengok Islam ada value added, supaya prevention is better than cure tadi. Baik. Kadang-kadang Nabi pakai macam ni. Ni kalau aircon sejuk-sejuk, ni jadi panas. Jadi untung saya ni. Macam solat subuh dekat tempat kami itu ada aircon, kita boleh buat lagu ni. Jadi seronok. Baik. Akidah itu adalah simpulan. Cuba lihat, saya simpulkan saya punya ni. Ni namanya dalam bahasa Arab sebut uqdun. Uqdun. Ini namanya uqdun. Orang putih sebut knot, K-N-O-T, knot. Uqdun, uqdun. Ni namanya uqdun. Apa penting ni?
Apa penting ni? Apa signifikan dia? Anak-anak, tuan-tuan, puan-puan yang undergo PLKN tu kan, ada satu disiplin yang mereka kena lalui. Apa dia? Dia kena pegang dekat sini ni, dekat bawah tu lumpur bawah tu. Jadi dia pegang dekat sini. Dan time is up, maka dia selamat. Jadi kalau tidak ada pemegang ini uqdun ni, apa akan jadi? Dia pegang ini, contoh tak ada uqdun, pegang berlurut jatuh kat bawah. Inilah dia kepentingan akidah dalam kehidupan. Tali ini adalah kehidupan. Di bawah sana adalah dosa, maksiat dan kemungkaran di bawah sana itu. Dalam kehidupan ini, kalau tidak ada uqdun, tidak ada akidah yang boleh menahan seseorang itu, dia akan terjerumus, dia akan terjatuh terus ke bawah sana. Itulah pentingnya akidah. Semakin banyak uqdun, semakin bagus. Contoh ini, kita disuruh dekat sini mak ajar, umpamanya disuruh berdiri kat sini dalam masa 10 minit. Tahan kat yang pertama ni, letihlah, release. At least bila ni di release, ada yang kedua boleh tahan. Letihlah, release lagi. Letihlah, cukup masa 10 minit. Jadi lepaslah mak ajar ini tadi. Kalau tidak, mula-mula dah terus jatuh kat bawah pasal tak ada uqdun. Itu pentingnya belajar ilmu akidah, supaya dalam kehidupan mungkin kita teralfa, terlalai, ada yang tahan kita. Semakin banyak uqdun, semakin banyak akidah, semakin bagus. Sebab itu nanti kalau kita belajar sifat 20, dia ada 50 simpulan iman. Sebab itu disebut 50 aqaidul iman, 50 simpulan-simpulan iman. Sebab apa? Sebab mesti ada yang menahan kita daripada jatuh ke bawah. Tu namanya akidah. Ilmu fiqah belum dapat, belum tentu. Ilmu tasawuf belum tentu. Berapa ramai orang yang bijak pandai tetapi akhirnya akidahnya jatuh. Akhirnya dia jadi sesat sebab akidahnya sesat. Sebab itulah kumpulan-kumpulan yang disebut sebagai Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabbihah itu adalah tergolong di kalangan kumpulan-kumpulan yang sesat. Malah Al-Mujassimah itu dikatakan, Musyabbihah dikatakan kafir. Bezakan, ada sesat, ada kafir. Jangan mudah menuduh orang kafir. Kalau sesat itu lebih ringan lagi, lebih ringan. Tapi kalau kafir itu jangan sebut. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ayyuhuma ni hadith. Siapa yang menyebutkan kepada saudaranya wahai si kafir, maka kafir itu akan kembali pada salah seorang yang menyebut ataupun yang kena sebut. Kalau betul yang kafir tu yang kena sebut, maka dia kafir lah. Kalau dia tidak kafir, orang yang menyebut tu kafir. Jaga-jaga forward WhatsApp Facebook, jaga-jaga, jangan di forward sebarangan. Kalau tidak, dia akan menjala-jala fitnah tu. Sama juga gosip-gosip ini, menuduh orang, umpamanya orang yang baik berzina, umpamanya, kita forward saja. Orang yang forward itu juga akan disebat 80 kali sebat kalau hukum Islam, sebab dia telah memforwardkan blasting sesuatu yang tidak benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca yang bahasa Arabnya, nas bahasa Arab saya baca. Supaya ustaz-ustazah yang ikut ni boleh faham. Jadi terjemahan saya ini semuanya exactly ikut yang Arab ini. Yang syarahan di bawah ini pun terjemah daripada Arab juga. Cuma saya tak bawa kitab dia. Saya sebenarnya nak buat PowerPoint presentation. Jadi malam tadi sibuk sangat, tak sempat nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dah ni. Kita masuk. Dia 51 soalan ni. Soalan yang pertama. As-su'alul awal, soal yang pertama. Ma huwal fardul aini min ilmiddin? Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain daripada ilmu agama? Maksudnya,
Ilmu agama ni banyak ilmu agama ini. Ilmu agama pertama namanya ibadah. Ibadah tu solat, zakat, puasa, haji. Yang kedua akidah dulu mula-mulalah tadi. Akidah. Kemudian ibadah. Dalam ibadah ni pecah lagi. Pertama tadi ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Ini nanti tak payah catat, tak apa, saya akan bagi. Yang ini saya akan bagi. Ilmu fiqh terbagi pula satu ibadah. Itu yang kita solat, zakat, puasa, haji, itu namanya ibadah. Ilmu fiqh yang kedua namanya muamalah ni bagaimana kita nak interact antara untuk kita ada hubung kait antara kita dengan orang lain. Contoh, kita dengan seseorang, barang. Dulu ada sistem barter, sekarang ada sistem jual beli. Sama jugalah, cuma dulu namanya sistem barter. Jadi muamalah itu termasuklah jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, itu maksudnya muamalah. Yang ketiga namanya munakahat. Ingat tadi ilmu tu ada tiga. Satu ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Yang kedua ilmu fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf. Yang saya nak cerita ni ilmu yang kedua, ilmu fiqh. Dalam fiqh pertama ada yang disebut ibadah, solat, zakat, puasa, haji. Yang kedua muamalah, apa dia? Jual beli, sewa, gadai, pinjam meminjam. Yang ketiga namanya munakahat. Nak tulis munakahat pun tak apa. Munakahat kahwin, termasuklah cerai, termasuklah hadanah, yang lain-lain berkaitan dengan kahwin-kahwin tu. Yang keempat namanya jinayah. Jinayah kata kita, jinayah. Mencuri, potong tangan. Tapi tengok dulu, jangan senang-senang potong. Apa yang dia curi? Selipar, jangan potong. Pensel, jangan potong. Tengok dulu apa yang syarat-syaratnya. Jadi ada 4 tadi, ibadah, muamalah, munakahat, jinayah. Jadi kemudian ilmu tasawuf, nanti kita bincang, takut banyak sangat nanti keliru nanti. Jadi yang maksudnya ini banyak ilmu agama ni. Dalam ilmu agama yang banyak-banyak itu, apa yang wajib? Maksudnya, apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain daripada ilmu agama? Fardu tu maksudnya wajib, ain maksudnya seorang-seorang. Lawan bagi ain kifayah. Ain maksudnya ain seketul, ain benda. Dalam istilah ini maksudnya setiap seorang, itu maksudnya ain. Kalau kifayah berasal dari perkataan kafa. Kafa maksudnya cukup. Seorang buat, yang lain terlepas daripada kewajibannya. Itu maksudnya fardu kifayah. Fardu itu wajib asalnya, tapi ada seorang yang buat ataupun sekumpulan yang dah buat dah. Kalau a part and partial, orang buat, yang lain dia akan tidak jadi wajib lagi. Contohnya seorang doktor menjadi doktor tu wajib pada asalnya. Kalau tidak ada orang Islam yang jadi doktor, maka berdosa seluruh orang Islam. Alhamdulillah, ramai dah doktor. Jadi saya tidak perlu jadi doktor lagi. Kalau tidak jadi doktor mahathir dah sekarang ni. Doktor maksudnya doktor perubatan.
Doktor PhD will be, insya-Allah. Doakan saya, insya-Allah. Tidak semua yang pandai buat baju, jahit, wajib itu sebenarnya. Tapi dah ada tukang jahit, pergi saja dekat Jekyll. Bukan nak mempromot, tidak. Katanya kain kat situ bagus katanya. Dan banyak pilihan. Maksudnya kalau ilmu yang setiap seorang wajib belajar, fardu ain. Ilmu yang kalau dah ada orang belajar dan menguasai, tidak wajib dah, itu namanya ilmu fardu kifayah. Kifayah pada asalnya fardu ain juga, tapi dah ada orang dah buat, jadi yang lain tidak wajib lagi. Contohnya kifayah ni maksudnya, kifayah maksudnya cukup, ingat tadi contohnya kalau saya tanyalah apa contoh ilmu fardu kifayah, mesti orang semua akan jawab apa? Sembahyang jenazah. Itu yang paling famous daripada zaman dulu sampai zaman lah, mesti jawapan tu jadi kenapa sebenarnya ada orang terjemah fardu kifayah tu maksudnya bila orang lain dah buat, yang lain tak payah, tu maksudnya fardu kifayah. Tak payah juga muslimat sembahyanglah juga kalau ahli keluarga meninggal. Saya pernah satu pengalaman solat, kemudian muslimat di belakang solat, ada orang larang, jangan solat, tak perlu, orang lelaki dah solat. Kenapa? Belum, tidak mengapa, boleh muslimat solat. Jadi untuk itu penghargaan yang terakhir untuk kita kepada si mayat itu. Jadi apa yang fardu ain itu dalam ilmu agama itu? Apa dia? Apa yang wajib? Ilmu agama ni banyak sekali saya sebut tadi. Yang wajib tu apa? Yajibu ala kulli mukallafin ta'allumu qadra ma yastaghni anhu min al-aqidati wat-taharati was-salati was-siyami waz-zakati liman tajibu alayhi wal hajji 'ala al-mustati' wa ma'asi al-qalbi wal yadi wal 'aini wa ghayriha. Wajib ke atas setiap mukallaf. Ma'ajah mengaji tajwid, mengaji tauhid dan mengaji fiqah. Tolong take note benda ni Kitab Jawi lama lah, kitab Melayu lah ni kurang, Rumi sekarang kurang. Kalau kitab Jawi lama, dia akan differentiate, dia akan bezakan wajib ke atas dengan wajib bagi. Saya akan emphasize benda ni sebab kita akan belajar ilmu tauhid. Wajib bagi dengan wajib atas tu beza. Kenapa? Take note kalau wajib ke atas itu hukum fiqah, wajib dari segi fiqah. Kalau wajib bagi itu hukum akal dalam ilmu tauhid. Semula wajib atas dengan wajib bagi ada beza. Kenapa? Wajib atas itu merujuk ilmu tauhid, wajib tersemula, wajib atas ilmu fiqh, wajib bagi ilmu tauhid. Kenapa ni penting? Sebab cuba dengar pernyataan pertama, wajib atas orang yang beriman untuk sembahyang. Apa beza perkataan wajib ini dengan pernyataan kedua? Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah. Semulanya wajib atas orang yang beriman untuk sembahyang. Yang kedua wajib juga, tapi wajib bagi. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat wujud ke, kudrah ke, qidam ke, baqa ke. Kita jadi confused. Sebenarnya orang yang belajar pondok talaqi dia tak confused. Sebab di dalam bahasa Arab al-wajibu ala, kalau pandai tulis Jawi tulis al-wajibu ala, itu maksudnya wajib atas. Al-wajibu li, wajib bagi, itu ilmu tauhid. Kenapa demikian?
Wajib fiqh maksudnya kalau dibuat dapat pahala, ditinggal berdosa. Wajib dari segi akal, ilmu tauhid tadi ialah mesti ada, tidak ada kena mengena pahala dengan dosa. Kalau tidak, kita akan terkeliru. Contoh, wajib atas orang yang beriman untuk sembahyang. Kalau mereka sembahyang dapat pahala, kalau mereka tak sembahyang berdosa. Apakah perkara yang sama kita nak katakan pada Allah? Wajib bagi Allah bersifat qudrah. Kalau bersifat qudrah ada pahala, kalau tak bersifat qudrah ada dosa. Mungkinkah demikian? Tidak. Pahala dosa itu tidak kena mengena dengan Allah. Pahala dan dosa itu berkenaan dengan manusia. Itu wajib kita ingat, harus ingat tu. Saya selalu ulang ni nanti supaya kita jangan keliru. Sebab itu saya suka baca kitab Jawi lama. Translation dia accurate, betul. Translation sekarang ini bukanlah tak betul lah, kurang betul. Nak kata salah tak apa-apa ni sangat, kurang betul. Dalam kurungan tak apa-apa nak betul. Tu kurungan dia, kurang betul. Jadi kalau kita nanti belajar, wajib bagi Allah bersifat dengan wujud. Ini wajib apa ni? Wajib fiqah ke wajib tauhid? Wajib tauhid. Kenapa? Allah mesti bersifat itu. Bukan bermakna Allah kalau tak bersifat dengan itu berdosa Allah. Kalau Allah bersifat dapat pahala Allah. Tidak. Pahala dengan dosa bukan kena pada Allah. Faham tu dulu sekali lagi saya ulang-ulang ni sebab pelajaran pertama ni dia takut tak faham. Saya tahu dekat sini bukan semua satu level, saya tahu mohon maaf. Bukan tengok dari segi tudung tahu, bukan, memang begitu dah begitu dah. Orang datang ke masjid ni orang yang bagus-bagus jadi ada yang ustazah, ada yang engineer, ada yang lecturer pula mungkin bidang agama, mungkin guru besar, jadi maaf kalau saya ulang-ulang begini, maaf ya. Bukan saya tidak mahu laju, saya takut keliru. Dia sedikit tetapi kekal lama. Dia seperti air dengan seperti pati. Pati, kalau pati orange besar ni dia boleh buat lagi 100 orang boleh minum. Tapi kalau orange yang besar ni saja, sama dia saja boleh minum. Tapi hari ni tak boleh minum, puasa. Terima kasihlah yang bagi ni untuk buka puasa nanti. Mohon maaf, bukan nak cerita puasa ni. Takut nanti orang yang sediakan ni terasa hati, kenapa Ustaz tak nak minum, kena habaq lah gitulah. Baik. Jadi wajib ke atas ataupun wajib atas setiap mukallaf. Sekarang kita ingat apa tu ma'jah? Wajib apa tu? Jangan keliru lagi. Tak cerita tadi, jangan keliru lagi. Wajib apa ni Bang Haji? Wajib fiqah. Apa maksudnya ni? Kalau dia tak beriman, kalau dia tidak benda ni, maka dia berdosa. Tapi kalau dia dah buat benda ni, dapat pahala. Apa dia? Wajib ke atas setiap mukallaf. Apa yang dikatakan mukallaf? Mukallaf ni beza dengan muallaf. Mukallaf beza dengan muallaf, dan muallaf bezakan dengan muallif. Apa bezanya? Muallaf orang yang dijinakkan hatinya, termasuklah orang yang baru masuk Islam. Kalau dah 2 bulan dia masuk Islam, tak jinak-jinak hatinya, tetap digelar sebagai muallaf. Dah 5 bulan tetap juga muallaf. Tapi kalau dah bertahun-tahun, jangan panggil dia muallaf lagi. InsyaAllah dia pun dah lebih halim daripada kita lagi, lebih pandai ilmu agama daripada kita. Jangan panggil muallaf lagi. Kalau setahun memang dia belum pandai agama dan baru nak belajar, tetap dipanggil muallaf juga. Dapatlah dia asnaf yang zakat tu, dapat dia. Tengok negeri masing-masing lah dari segi syarat-syaratnya. Kalau muallaf orang yang baru masuk Islam, kalau muallif pengarang kitab,
penulis kitab. Jangan dikatakan Ustaz Muhadi kerana menulis kitab beliau seorang muallaf. Jangan, seorang muallif. Beza dua. Mukallaf itu berasal dari perkataan taklif. Taklif ada hukumnya 5: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Orang yang diimpos, yang dikenakan hukum 5 ni, orang tu namanya mukallaf. Orang mukallaf, orang yang kena padanya hukum yang 5. Apa tadi? Wajib kamu sembahyang. Mukallaf lah dia. Budak-budak itu belum lagi mukallaf sebab mereka belum lagi wajib solat. Supaya senang. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu namanya mukallaf. Kenapa disebut mukallaf? Sebab dia kena hukum yang 5 tadi. Orang kalau kena hukum dia rasa terbeban ke tak? Terasa terbeban. Mohon maaf ya, Mak Ajah jujur saja. Kenapa di rumah masuk je di rumah terus buka tudung? Sebab mungkin rasa panas. Balik kat rumah rasa sejuk. Keluar rumah pakai tudung lagi 1 jam lagi depan cermin. Bukan semua orang lah. Bang Haji, kalau boleh biar kita pakai baju yang ringkas-ringkas. Kalau boleh berjualan di taman itu tak pakai baju ataupun kain, pakai kain saja sebab sejuk. Tapi keluar saja daripada rumah mesti tutup aurat properly. Kadang-kadang terasa beban, terasa bebanan sebab wajib tu menyebabkan kita rasa beban. Sebab itu orang yang dikenakan hukum ni sedikit rasa terbeban kalau imannya belum lagi terdidik. Kalau dia dah nanti belajar tauhid, belajar fiqh plus ilmu tauhid, tak rasa beban dah. Sebab itu perlu belajar tauhid, tasawuf, supaya kita rasa solat tu tak beban. Mohon maaf saja kita nanti solat zuhur lagi, wuduk lagi, solat lagi, walau kita nak tengok sinetron tadi. Kemudian lepas solat wajib ada lagi sembahyang sunat. Rasa tu kalau boleh nak terus tak free sajalah kalau boleh. Ada tak rasa terbeban sikit tu? Ada. Sebab apa? Sebab itu biasa. Sebab rukun wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Kalau boleh nak tengok cerita pelik-pelik, kalau boleh nak tengok kata nafsu, no way kata iman, rasa terbeban sebab haram tengok benda tu. Rasa terbeban. Tapi nanti kalau dah belajar ilmu tasawuf jadi ringan, tak rasa beban dah. Solat kalau orang tasawuf, Allah tahu 5 waktu tak cukup, dia mesti ada rawatib, qabliyah dengan ba'diyah. Allah tahu ada orang tak akan cukup nawafil malam. Sebab itu Syekh Junaid Al-Baghdadi sembahyang malamnya 300 rakaat sembahyang malam. Imam Hanafi sembahyang malamnya 300 rakaat sunat setiap malam. Malik bin Dinar setiap hari, setiap malam sembahyangnya 1000 rakaat. Coba ujar Mak Ajah. Kita solat tarawih muntah-muntah. Mohon maaf saja cari kalau boleh biar 8. Bila 20 pun 8 balik. Mohon maaf lah, nafsu. Walhal rugilah kita sekarang. Kan Ramadan dah tinggal. Faham aja Mukallaf ni adalah orang yang dibebani dengan hukum yang 5 tadi. Ada 3 syarat nak jadi mukallaf. Tulis ya. 1, saya kopikan ni nanti dekat sini. Siapa ni nanti Kak Ajah boleh kopikan sementara kita dapat yang lengkap minggu depan. Pertama, yang dikatakan mukallaf, dia mesti baligh. Orang yang baligh ni, baligh berasal perkataan balagha, sampai umur tu, yang kita orang Melayu kita sebut sampai umur tu. Sampai umur ada 2 maksud. Satu, mati, dia ni dah sampai umur. Yang kedua, dia dah sampai umur diwajibkan solat. Berapa umurnya? Dalam kajian Imam Syafi'i, istiqra' Imam Syafi'i, biasanya orang lelaki itu biasanya umur
berapa belas tahun? 12 tahun ataupun 15 tahun, 15 nah, selalunya 15. Awal-awal pun 12 tahun. Nah, 12 tahun tu dah jahanam lah budak-budak lelaki. Nah, kalau perempuan awal sikit, selalunya umur berapa? 9 tahun. Nah, dan kalau umur 12 tahun tu biasanya dah keluar dah haidnya. Nah, kena ajarlah anak-anak tu. Jadi pertama sampai umur baligh. Yang kedua, yang berakal. Kalau sampai umur tapi tak berakal, tidak juga disebut mukallaf. Mohon maafnya, kadang-kadang ada orang yang lambat mature, ada juga. Baru ni saya jumpa orang tu, orang besar orangnya, tapi macam budak-budak sikit perangannya. Sampai mak dia minta tolong, Ustaz, tolongkan doa untuk dia, Ustaz, sebab dia ni jangan berterusan jadi budak-budak. Muda tu besar daripada saya lagi badannya. Yang ketiga, yang telah sampai padanya dakwah Islam, iaitu telah sampai padanya asal dakwah, iaitu telah disampaikan kepadanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia faham benda itu, baru disebut mukallaf. Satu tadi apa? Baligh. Yang kedua berakal. Yang ketiga sampai seru dakwah dia. Dakwah apa? Dakwah mesti pendakwah tu ceritakan dulu apa maksud la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang yang dekat Amazon tengok 3 benda ni, kalau mereka dah ada, maka disebut sebagai mukallaf lah mereka itu. Kalau 3 ni tak ada, tidaklah mukallaf. Senang cerita, kita semua dalam dewan ni mukallaf tak mukallaf ni? Mukallaf lah, jangan duk cerita lagi saya pun tak tahu, jangan tak tahu, semua dah mukallaf. Jadi wajib atas kita semua yang mukallaf ni untuk belajar kadar tahap ilmu agama yang mesti dia tahu, wajib. Sebab bukan semua ilmu agama dia tahu. Saya bagi contoh, dalam bab solat, dia mesti tahu apa bab solat? Dia mesti tahu ada 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, dia kena tahu dalam solat itu ada 13 rukun. Adapun baca surah tu tak wajib dia tahu. Bacaan dalam rukuk tak wajib dia tahu. Rukuk tu wajib, tapi bacaan tu tak wajib dia tahu. Sama juga dalam tahiyat salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya salat Ibrahimiyah. Itu tak wajib dipelajari. Bukan bermaksud kalau tak wajib tinggal saja, tidak maksudnya kita tidak diwajibkan. Kalau kita belajar itu bagus lagi. Jadi ilmu agama yang mesti dia tahu, satu, ilmu aqidah, ilmu keyakinan, kepercayaan, ilmu tauhid tadi. Dan ilmu ini bukan semua kita kena tahu. Yang kita kena tahu, satu, ilmu tentang Allah. Apa yang wajib kita tahu? Sifat 20 tu. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah. Kemudian mesti kita tahu juga tentang Nabi. Maka apa yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, harus bagi Nabi. Lebih daripada itu tidak. Lebih daripada ilmu yang wajib bab akidah ni tidak. Saya bagi contoh. Berapa ramai kita dekat sini tahu apa yang dikatakan dengan ta'alluq saluhi qadim, tanjizil hadith, qabdah, penin kita. Sebab itu namanya ilmu fardu kifayah dalam akidah. Sebab itu dulu saya pesankan sini kan, ilmu yang wajib fardu ain dalam agama 3: tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi dalam tauhid tidak semua yang wajib, dalam fiqh tidak semua yang wajib, dalam tasawuf tidak semua yang wajib. Sebab itu buku yang paling bagus untuk mengajar, untuk mengaji semua, buku apa? Buku Hidayatus Salikin. Itu paling bagus tu. Siapa yang dah baca buku tu kira khatam lah Islam dia tu. Cuma nak perkemahkan lagi. Nanti belilah buku Hidayatus Salikin. Tulis Hidayatus Salikin. Saya mengajar dekat sini
Malam apa tak ingat saya. Malam Selasa. Selasa malam. Minggu pertama. Rabu ke? Tak ingat saya. Apa Abang Haji? Selasa. Isnin. Minggu tak berapa. Tak, saya pun tak ingat. Minggu ke berapa. Ustaz Zul pun mengajar juga. Hidayatul Salikin. Al-Adhkar. Kalau Al-Adhkar tu tentang doa-doa. Al-Adhkar tu jangan tak beli. Ni semua ustaz ni jangan tak beli. Dan memang betul. Ulama sebut Al-Adhkar ni tinggi nilainya sampai ulama kata bi'id dar washtaril adhkar. Kalau tak ada duit nak beli kitab adhkar ni, jual rumah beli kitab adhkar. Tinggi nilai dia. Takkan sampai jual rumah sebab harga dia RM20. Tak ada apa. Jadi yang saya ajar di atas kitab Hidayatul Salikin. Nak tahu dalam, kan saya sebut tadi, saya selalu ulang supaya kena kat ni kita. Ingat, jangan lupa-lupa. Dalam ilmu agama 3 aja yang wajib: aqidah, fiqh, tasawuf. Mana yang dikatakan kadar tahap wajib mereka tu? Ada semuanya dalam kitab Hidayatul Salikin. Nanti belajar. Taib, bab aqidah tu wajib kita pelajari. Itu habis dah. Taharah, bersuci. Kita tahu Allah itu Tuhan kita. Jadi macam mana? Wajib kita menyembah Allah. Macam mana menyembah Allah? Solat. Tapi solat tidak akan sah kalau tidak bersuci. Sebab itu bersuci itu jadi wajib. Dalam kaedah menyebut ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Mana-mana yang kalau tidak kerana benda ini tidak akan jadi sempurna, maka benda ini jadi sempurna. Nak solat itu mesti ada wuduk. Nak wuduk mesti sah wuduk itu, belajar ilmu sah wuduk tu namanya taharah, bersuci. Sembahyang tapi ada najis dekat kain, batal. Tak boleh. Jadi ilmu bersuci itu mesti kita tahu. Apa yang dikatakan ilmu yang bersuci itu mesti kita tahu apa itu najis. Najis ada berapa najis? Ada 3 najis mukhaffafah. Ni ulang saja, ni tak ajar dalam. Najis mukhaffafah apa itu? Najis kencing. Budak-budak, betul, umur berapa tahun? Belum berumur lagi 2 tahun, dan dia tidak makan melainkan susu ibunya. Kalau dia minum susu lembu, tetap juga jadi mutawassitah, dia ibunya sahaja. Kencing dia tak apalah, mukhaffafah, ringan. Lagu mana? Renji sajalah, buang sikit-sikit, itu cukup. Yang kedua, najis mughalladhah, tebal, berat, tu najis anjing dan khinzir dan apa keturunan keduanya. Lain daripada in between, yang ringan dengan yang berat, tu semua najis mutawassitah. Tu wajib belajar tu. Satu. Yang kedua, apa-apa yang berkaitan dengan wuduk. Kita dalam mazhab Syafi'i kena belajarlah wuduk tu. Kembali balik bab hari tu. Apa yang membatalkan wuduk? Jangan bersentuh kulit lelaki dengan perempuan terus sembahyang, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i batal wuduknya. Dalam mazhab Hanafi tak apa. Kalau bersentuh kulit lelaki dengan perempuan dalam mazhab Hanafi tak berlapis, tak batal. Sembahyang mesti dengan cara mazhab Hanafi baru boleh. Kalau kita bersentuh tu kita ambil hukum mazhab Hanafi, sembahyang mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh dicampur-campur. Beristinja, apa maksud istinja? Istinja tu berak lah, kencing, berak, itu namanya istinja. Itu wajib kita pelajari. Solat itu memang kita dah tahu sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang fardu. Tulis kat situ sembahyang fardu. Yang ketiga, puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Yang keempat, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya. Tak semua. Orang miskin tak perlu, tak wajib belajar zakat. Sebab nak bayar zakat macam mana, memang tak ada duit.
Kalau zakat pendapatan, dia tak ada pendapatan pun, dia cuma ada zakat diri. Apa zakat diri ni? Zakat fitrah sajalah yang wajib. Zakat ternakan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan tak wajib bagi semua orang. Macam saya mana ada bisnes, jadi saya tak wajib belajar zakat perniagaan macam tu. Haji bagi yang mampu menunaikannya. Kita rasanya dah mampu, ramai dah ni. Jadi jangan tidak ditunaikannya. Mendaftar dahulu, kalau ada lebih duit pakai package. Takut nanti umur kita tak panjang, takut. Tapi kalau tak mampu tak apalah, tunggulah 2000 berapa maja 50. Tak apa nak buat lagu mana, doa lah, ya Allah. Kalau ada orang meninggal boleh dia replace. Ataupun kalau Allah nak buka tiba-tiba last minute orang tu tak jadi, kita lepas tu doa wajib kita pergi haji. Maksiat hati. Apa maksiat hati ni? Apa? Takabur, hasad dengki, ujub, riak, tidak syukur pada Allah. Ni maksiat, ni wajib kita pelajari ni. Kalau tidak, rugi saja solat, sembahyang sah tapi batal pahala dia. Apa hukum orang berpuasa tapi mengumpat? Dia berpuasa tapi mengumpat. Nabi sebut khamsun yuftirna saim. Ada 5 perkara membatalkan pahala puasa. Pahalanya batal, puasanya sah, tidak perlu diqada. 1, al-kadhibu, cakap bohong. Orang berpuasa kalau cakap bohong, pahala puasanya kosong dan dapat dosa, sah puasanya. Yang kedua, wal ghibatu, mengumpat. Ketiga, an-namimatu, mengadu domba bagi orang kelahi. Yang keempat, wan nadaru bisyahwah, tengok lelaki ataupun tengok perempuan dengan syahwat. Yang kelima, dia bersumpah palsu. Dia bersumpah, wallah, demi Allah mikrofon ni bagus, dah masa 5 tahun, tak ada 5 hari mati. Dia bersumpah palsu. Jadi pahala puasanya batal, dia dapat dosa tapi sah puasanya. Rugi kita sembahyang riak dengan orang. Sah tak sembahyangnya? Sah, tapi dia berdosa. Jadi alladina hum an salatihim sahun walladina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jaga-jaga tu. Maksiat tangan, mencuri itu maksiat tangan, pegang tangan perempuan yang bukan mahram. Itu juga maksiat tangan. Maksiat mata, melihat benda yang tidak patut dilihat, aurat orang dan sebagainya dan lain-lain. Jadi fardu ain ini kesimpulannya apa? Fardu ilmu yang wajib kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita berdosa. 1, ilmu aqidah. Yang kedua, ilmu bersuci, taharah, kemudian solat, kemudian puasa, zakat, haji, 5 rukun yang 5 tadilah, dan plus maksiat hati. Sebab itu belajar tasawuf itu wajib ni. Belajar tasawuf itu wajib. Maksudnya belajar tentang ilmu hati tadi. Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Orang yang sembahyang tetapi dia jahil, sama tak dengan orang yang sembahyang yang tahu hukum hakamnya, tahu bacaannya? Tentu tidak sama. Sembahyangnya masih lebih mantap. Macam kita berzikir jugalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekadar begitu sahajalah, sebab kita tak belajar la tu apa, ilah apa, illa tu apa, Allah tu apa. Kat mana nak hinggut kepala, kat mana nak hinggut. Dia ada caranya, macam ke suara hinggut lagu tu. Dalam hadis disebutkan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama. Ilmu agama apa? Yang tadi tu, ilmu aqidah, ilmu fiqah. Dalam fiqah tadi belajar yang wajib apa? Suci, solat, zakat, puasa, haji. Itu yang penting. Kemudian belajar ilmu hati tadi. 3 tadi tasawuf wajib ke atas setiap muslim, lelaki dan perempuan.
Jadi kalau tidak belajar maka hukumnya adalah berdosa. Sebab itulah bila dikatakan wajib belajar ni, Allah nak suruh kita apa? Ada kaitan dengan ayat tadi. Allah nak suruh kita tahu. Allah nak suruh kita tahu. Sebab dalam Islam jahil itu diperangi dalam Islam. Jahil diperangi dalam Islam. Sebab kalau jahil, terutama sekali ilmu agama, jadi sesat orang itu. Jadi kalau orang tu keluar daripada jahil, itu dipuji oleh Allah. Sebab itulah orang yang alim bab agama tu dipanggil ulama. Ulama. Nah, orang yang jahil dalam ilmu agama dipanggil juhala. Juhala. Sebab orang yang dia belajar, dia tak belajar, dia jadi jahil. Bila dia jahil, sesatlah dia nanti. Terutama sekali bab akidah tu paling bahaya sekali. Nah, sebab kalau mengatakan Allah itu seperti manusia, saya dulu ada orang kata masa kecil tu Allah tu seperti berduri. Allah ada duri. Saya takut karena yang saya ingat duri itu durian dengan landak akan berduri. Takut saya takut kepada Allah bukan kerana kehebatannya, tapi kerana durinya. Waktu itu naudzubillahi min dzalik. Nah, jangan ditasawur begitu, jadi sesat jadi nantinya. Jadi kerana itu permulaan ini kita belajar ilmu yang wajib kita pelajari ada 3 tadi, ulang balik: akidah, fiqh dan tasawuf. Dan ilmu inilah wajib dalam agama. Tapi dalam 3 ilmu ini nanti ada lagi yang wajib, tidak semua yang wajib. Kitab yang paling bagus cerita ni tadi, kitab apa? Hidayatus Salikin. Beli kitab tu. Kalau tak mengaji, tak sempat datang ke sini pun tak apa, tapi mengaji dengan orang lain, khatam dulu. Wajibkan diri kita masing-masing khatamkan kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Saya di mana-mana ceramah, saya mesti promote kitab ni. Kenapa? Sebab ni tadi, kalau lepas dah kitab ni, insya-Allah jadi kita, kehidupan Muslim kita ni dah selesai dah. Dan dia dah ada rumi sekarang ni, dan dirumikan oleh guru kami, alhamdulillah, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Kami mengaji kulit ke kulit khatam kitab ni dengan Syekh Fahmi Zamzam. Ikutilah siapa-siapa yang mengajar kitab ni, bagus kitab ni.